Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama untuk kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang tinggi kesyukuran kita banyakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keizinannya tuan-tuan yang dapat untuk kita bertemu pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perkongsian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan pada kali ini dan yang seterusnya, insya-Allah kita akan mula dengan membincangkan berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ni kita bercerita tentang adab Rasulullah, tapi untuk kali ini tuan-tuan kita nak tengok perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini ialah perbincangan kita akan berdasarkan kepada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengajaran dan juga pedoman, sebuah kitab yang telah pun dikarang oleh Dr. Mustafa Sibai. Dr. Mustafa Sibai. Dan dia ada tuan-tuan dalam terjemahan. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet, terjemahan dia sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak ambillah tuan-tuan yang saya download daripada dakwah.info Siri Tarbiyah. Dan dia ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, kitab ini merupakan nota yang telah dibuat oleh Dr. Mustafa Sibai ini, yang untuk dikongsikan dengan para pelajarnya di universiti. Dan alhamdulillah tuan-tuan, walaupun bila tidak sempat untuk menghabiskan perbincangan dia tentang kitab ini, tetapi sebahagian besarnya tuan-tuan telah pun diceritakan dalam kitab ini berkaitan dengan kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira cukup baiklah untuk kita ambil. Pertama sekali ialah isi perjalanan hidup Rasulullah, kemudian di sebalik perjalanan itu apa yang boleh untuk kita ambil dan kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Tuan-tuan, izinkan saya untuk berkongsi beberapa perkara berkaitan dengan mukadimah yang telah pun disusun, cukup menarik tuan-tuan. Yang pertama sekali dia menyatakan bahawa dalam mukadimahnya dia menyatakan tuan-tuan, satu penghargaan ataupun satu pujian kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah hidup Nabi ini tuan-tuan merupakan kisah hidup yang tulen, kisah hidup yang Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin. Contoh hidup yang ada pada Rasulullah ini tuan-tuan, perjalanan hidup yang ada pada Rasulullah SAW sepanjang usianya tadi ini merupakan contoh teladan yang boleh untuk kita ambil dalam kehidupan kita. Satu keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan tuan-tuan, sirahnya tadi ini mencangkupi semua aspek kehidupan kita. Tidak tinggal sedikit pun, melainkan disentuh, walaupun secara tuan-tuan, secara umum. Ada yang secara detail dan ada secara umum.
ya, dan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan, ya, penyudah bagi segala syariat. Ya, penyudah bagi segala syariat, maka sudah tentulah bila kita sebut penyudah ni tuan-tuan, cukup lengkap. Ya, tuan-tuan, kalau edisi, ya, tuan-tuan, kalau kita sebagai manusia, kalau buku yang kita tulis, buku yang kita, tuan-tuan, karang dan sebagainya, mungkin untuk edisi yang pertama, tuan-tuan, kita baca balik tengok mungkin ada, ya, kelemahan-kelemahan dan sebagainya, kita tambah baik, cetak pula untuk edisi yang kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Itu sifat manusia, tuan-tuan, tidak sempurna. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, bila kata penyudah ni, tuan-tuan, cukup lengkap. Ya, syariat itu, tuan-tuan, datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita boleh tengok sebelum kelahiran Rasulullah, sejarah, tuan-tuan, sejarah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah sebelum kelahiran Nabi, semasa kelahiran Nabi, ya, tuan-tuan, Nabi membesar sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tuan-tuan, ada ditulis dan menjadi satu pedoman untuk diri kita. Tak? Ya, walaupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 23 tahun itu tuan cukup lengkap. Ya, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah ke, tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan kepimpinan, memerintah dan sebagainya. Ya, disebut secara detail, ya, maupun secara umum. Kemudian, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan, ya, dibantu oleh para sahabat. Allah Ta'ala memuliakan para sahabat. Ya, pujian diberikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini cukup mulia. Ya, tanggungjawab yang dipikul oleh mereka, tuan-tuan, cukup mulia sehingga kan, tuan-tuan, kita tidak mampu untuk membalas balik pengorbanan mereka. Ya, sampai hari kiamat, tuan-tuan, kita tidak mampu untuk membalas balik, ya, apa yang telah pun dilakukan oleh para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mana, tuan-tuan, wafatnya Nabi, sahabat itu terus bergerak, ya, menyebarluaskan akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai buktinya, tuan-tuan, ya, bagaimana golongan, ya, yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai satu kesejahteraan fitrah. Fitrah mereka cukup bersih, tuan-tuan. Akidah mereka cukup hebat dan pengorbanan mereka cukup, ya, tuan-tuan, tidak ternilai. Ya, tidak ternilai. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi sebut apa? La tasubbu ashabi. Janganlah kamu mencaci maki, menghina, ya, sahabat-sahabat aku. Kerana apa, tuan-tuan? Ya, kerana kalau sekiranya, tuan-tuan, sebab apa? Sebab tanggungjawab pengorbanan yang mereka korbankan itu tidak ternilai harganya. Tak ternilai, tuan-tuan. Ya, kalau kita ada, ya, kalau kita ada emas, banyak mana, tuan-tuan, emas tu satu bukit. Satu bukit, bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Bukan nak pakai di tangan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai di leher, tuan-tuan, tak. Bukan tekat tu, banyak. Satu bukit emas. Ya, kalau kita sedekahkan, kalau kita infakkan emas sebanyak satu bukit, nak dinilai, nak dinisbahkan dengan satu cupak yang dibelanjakan oleh para sahabat, tidak akan menyamai. Tak akan menyamai, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut nyatakan, ya, nak cari separuh cupak, setengah cupak pun tak akan sampai. Tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala. Tuan-tuan, itu pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh para sahabat. Ya, jadi jangan, ya, engkau hina, jangan engkau maki, jangan engkau, tuan-tuan, memperlekehkan sahabat-sahabat aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu pengiktirafan kepada para sahabat ini, tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga, tuan-tuan, bagaimana generasi sahabat yang bersama dengan Rasulullah, tuan-tuan, generasi yang terbaik. Nah, sebaik-baik kurun ialah, tuan-tuan, kurun Nabi bersama dengan para sahabat. Kemudian kurun selepas itu, ya, kemudian kurun selepas itu tabi'in, kemudian tabi'in. Tuan-tuan, kurun-kurun ini kurun yang terbaik.
Kurun yang terbaik yang telah ada tercatat dalam sejarah, tuan-tuan, sejarah agama kita, agama Islam, kurun yang terbaik, cukup sempurna segenap segi, tuan-tuan. Dari sudut syariatnya, dari sudut ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sudut tanggungjawabnya, dari sudut ekonomi, cukup lengkap. Bertolak daripada apa tanggungjawab yang mereka pikul tadi, tuan-tuan, melahirkan satu, kita katakan, satu generasi yang cukup hebat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan. Buktinya, tuan-tuan, bagaimana tanggungjawab yang telah diambil oleh para sahabat ini cukup mulia, cukup hebat. Buktinya ialah tanggungjawab yang disampaikan oleh mereka dalam menyebarkan risalah Islam, tuan-tuan, ke seluruh kepada manusia di seluruh muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sehingga akan mereka sanggup untuk mengalirkan darah mereka. Mereka menjadi benteng yang paling hadapan untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok bagaimana kisah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, tuan, dia menangis ketika mana nak dimasukkan ke dalam kawah yang telah dididihkan. Kalau sebelum tu, tuan-tuan, tawanan-tawanan perang berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Mereka telah ditawan oleh tentera Rom, tuan-tuan. Dan Abdullah ini diketahui bahawa dia merupakan seorang sahabat Rasulullah, dan mereka ingin memurtadkan dia untuk kembali kepada agama asal. Kalau sekiranya dia kembali, tuan-tuan, maka memberikan satu cabaran, satu tekanan hebat kepada tawanan-tawanan yang lain. Tuan-tuan, mereka berusaha untuk memurtadkan dia. Lalu ditawarkan separuh daripada harta kerajaan Rom, separuh daripada harta kerajaan tersebut. Dia kata, tuan-tuan, kalau engkau beri segala-galanya yang engkau miliki, kalau engkau berikan apa yang engkau miliki, dan ditambah pula dengan harta yang ada di tanah Arab ini, untuk aku tinggalkan Islam, untuk aku tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Tuan-tuan, tak berjalan. Walaupun itu merupakan satu tawaran yang cukup hebat, tuan-tuan, tetapi tidak menggugat sedikit pun iman yang ada pada Abdullah. Lalu dia disalib, tuan-tuan, disalib. Bila disalib, di bawah ni merupakan pemanah yang cukup hebat. Maka kalau tarik, tuan-tuan, sampai sampai. Tujuan dia adalah untuk memberikan tekanan kepada dia, berikan ketakutan kepada dia. Lalu ditawarkan sekali lagi, buat kali yang kedua, tuan-tuan, tak berjalan juga, dia tak nak juga. Baik, tuan-tuan, kemudian diambil satu bekas ayak, satu periuk yang besar, tuan-tuan, dimasukkan ayak, digelegakkan dia, dimasukkan tawanan satu demi satu. Tujuan dia adalah untuk beri, tuan-tuan, tekanan kepada dia, sehinggalah sampai saat, tuan-tuan, dia nak dimasukkan ke dalam dalam ayak yang mendidih tadi ni, dia menangis, dia teriak. Sangkaan pemimpin Rom pada ketika itu, teriaknya dia tadi ni, menangisnya dia tadi ni, mungkin kerana takut, mungkin kerana, tuan-tuan, mungkin rasa takut, lembut hati dia untuk murtad. Maka ditanya kepada dia, kenapa engkau menangis, kenapa teriak? Maka dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala hanya berikan aku hanya satu sahaja nyawa. Yang aku inginkan ialah nyawa sebanyak mana rambut yang ada di atas kepala aku, tuan-tuan. Kalau masukkan dia ke dalam ayat tersebut, lalu dia syahid. Kalau Allah Ta'ala bagi pula nyawa kepada dia, untuk dia mempertahankan Islam, tuan-tuan, dia tetap akan pertahankan Islam, walaupun dimasukkan buat kali yang kedua, walaupun dimasukkan buat kali yang ketiga, kali yang keempat, kali yang ke-1000 kot mungkin, tuan-tuan, rambut di atas kepala kita banyak kan? Untuk ditinggalkan, untuk dia tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Tuan-tuan, bagaimana mereka menjadikan nyawa mereka sebagai taruhan dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka sanggup meninggalkan tanah air demi perjuangkan risalah Islam. Tuan-tuan, ada yang ditugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah di sana sini dan sebagainya.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah pengorbanan besar yang ada pada para sahabat Rasulullah SAW, ya, dalam nak memuliakan, ya, tuan-tuan, agama Islam, ya, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan kalau kita melihat juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tuan-tuan, jasa yang mereka taburkan ini tidak dapat untuk kita gambarkan betapa hebatnya, dan tidak mampu untuk kita balas balik tuan-tuan sampai ke hari kiamat. Ya, dan penulis menyatakan di sini tuan-tuan, mudah-mudahan para sahabat tersebut Allah Subhanahu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tuan-tuan, bila kita sebut nama para sahabat radhiyallahu anhum, kita sebutkan radhiyallahu an, Allah Ta'ala redha terhadap apa yang mereka lakukan, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, dan kalau kita melihat juga tuan-tuan, bagaimana sejarah syariat, sirah yang telah pun tuan-tuan, yang telah pun dilakar oleh Rasulullah SAW ini perlu untuk kita teliti, perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita nilai. Kerana apa tuan-tuan? Pertama sekali, kalau kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendakwa, tuan-tuan semua kita pendakwa, nak mengajak orang kepada Islam, maka sudah tentu ada satu panduan yang perlu kita pegang. Ada satu panduan yang perlu kita tuan-tuan jadikan sebagai pegangan kita. Sudah tentu sirah Rasulullah SAW. Agar bagaimana tuan-tuan dalam kita nak memperkembangkan Islam, cara yang telah pun dilakar oleh Rasulullah SAW, cukup banyak teknik-teknik dia. Dan akhirnya sekali tuan-tuan, kita tengok bagaimana perjuangan para sahabat yang telah dilakar oleh Rasulullah SAW, cukup hebat tuan-tuan. Bagaimana Rasulullah menarik jiwa para sahabat ini. Tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu an, suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasulullah bertanyakan, bilakah hari kiamat? Tuan-tuan, bertanyakan tentang hari kiamat. Maka Rasulullah katakan kepada dia, apa yang telah kamu lakukan? Dia menyatakan bahawa tuan-tuan, dia hanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dia akan bersama dengan siapa yang dia kasihi di akhirat kelak. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Anas pada ketika itu tuan-tuan, dia dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia cukup seronok. Kegembiraan tuan-tuan tak dapat nak digambarkan. Kerana apa? Kerana dia cinta kepada Rasulullah. Dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah SAW, dan dia cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dia ingin bersama dengan mereka di akhirat kelak, tuan-tuan, walaupun amalnya tidak mampu untuk dia tandingi. Untuk itu kecintaan yang ada pada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, cinta mencintai di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kecintaan itu datang daripada apa? Daripada apa yang Nabi SAW bawa. Tuan-tuan, akidah Islam ini merupakan akidah yang menyatukan di antara kita, tuan-tuan, di antara satu sama lain. Kerana akidah yang satu inilah tuan-tuan tidak dapat dibezakan. Tidak akan membezakan kita dengan warna kulit, dengan ras, keturunan dan sebagainya. Tidak, tuan, tidak ada beza, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayyidina Bilal umpama contoh, tuan-tuan. Kalau nak dibandingkan dengan kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau kita katakan, dari sudut kulit kita, tuan-tuan, kulit kita cerah lah, kita kata, tuan-tuan, kulit kita cerah lah. Tapi Sayyidina Bilal, tuan-tuan, walaupun keadaan dia sebegitu rupa, tuan, cukup hebat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam perjalanan Isra' dan juga Mi'raj, bagaimana Rasulullah mendengar tapak kaki Bilal dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu balik ditanyakan kepada Sayyidina Bilal, apa yang telah kamu kerjakan sehingga aku mendengar tapak kaki kamu di dalam syurga Allah? Maka tuan dia katakan, tuan-tuan, dia tak buat apa melainkan setelah mana dia sempurnakan wuduk dia. Ambil wuduk, tuan-tuan, elok-elok, comel-comel elok-elok, basuh beri kena elok, tak membazir dan sebagainya, tuan-tuan. Habis, kemudian dia sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Mungkin itu pada perkiraan dia, tuan-tuan,
Ya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, Nabi dengar dalam syurga Allah taala tapak kaki Bilal kerana itu. Kerana apa yang telah dikerjakan tadi. Tengok tuan-tuan, walaupun fizikalnya sebegitu rupa, warna kulitnya sebegitu rupa, tuan-tuan, gelap, tetapi takwa yang meningkatkan darjatnya. Cukup hebat, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi, tuan-tuan, kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ni, tuan-tuan, tak dapat untuk kita, Allahu akbar, tandingi. Tak dapat untuk kita tandingi. Yang paling pentingnya, tuan-tuan, rasa cintanya kita kepada mereka. Sebagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, nak lawan dari sudut amal ibadah, tuan-tuan, ketaatan kepada Allah sebagaimana para sahabat itu, tuan-tuan, tidak mampu. Tetapi biarlah dia nak juga duduk bersama dengan mereka dengan cara bagaimana? Cara cinta kepada mereka. Tuan-tuan, itu cinta kepada para sahabat. Apatah lagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendepani, tuan-tuan, cinta terhadap segala-galanya. Dan hidup kita pertama sekali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada diri sendiri, tuan-tuan. Itu tahap kecintaan kita sebenarnya. Ya, tuan-tuan. Ya. Jadi inilah yang ditunjuk oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, tuan-tuan, kehidupan mereka cukup sempurna. Kerana apa yang telah pun dipeturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang ulama, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang, tuan-tuan, nak mengajak kepada kebaikan, maka sudah tentu sirah ini perlu dijadikan sebagai panduan, sebagai satu bacaan kepada kita yang tak boleh untuk kita pisahkan. Baca, tuan-tuan dan rahmati Allah taala. Apatah lagi, tuan-tuan, kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi menunaikan ibadat haji ataupun umrah, tuan-tuan, kita boleh tengok, kita baca apa yang kita baca di tempat kita ni kan, dari sudut sejarah Rasulullah, peperangan Uhud, Badar dan sebagainya, di mana makam Rasulullah, Masjidil Haram, pembinaan Kaabah dan sebagainya, tuan-tuan, air Zam-Zam dan sebagainya, sa'i dan sebagainya, tuan-tuan. Semua tu mendekatkan kita dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kerana perjuangan tersebut, tuan-tuan, sampai kepada kita. Tuan-tuan, sebab itulah, tuan-tuan, kalau kita tengok perumpamaan seorang mukmin dan juga sepohon kurma, di antara persamaannya ialah akar, tuan-tuan, siraman. Pokok kurma ni, tuan-tuan, kita nak kena siram. Nah, iman yang ada dalam hati kita ni pun, tuan-tuan, jiwa kita pun kita nak kena siram dengan cara bagaimana? Ni, tuan-tuan, kita baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sentiasa segar dalam hati kita ni. Cinta, tuan-tuan, kita kepada Rasulullah, agar dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita duduk baca ni, tuan-tuan, kita mampu membayangkan bagaimana gambaran perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, tuan-tuan, bagaimana ketika mana Rasulullah, tuan-tuan, dalam perjalanan atau ketika mana berdakwah kepada penduduk Taif, diajak dengan cara, dengan penuh kelembutan, dengan penuh, tuan-tuan, kita katakan dengan penuh kelembutan, tapi apa yang dibalasnya, tuan-tuan, dengan batu. Sehingga Allah Ta'ala utuskan malaikat penjaga bukit memberikan keizinan kepada Rasulullah untuk buat apa sahaja, tuan-tuan. Tetapi Rasulullah SAW tidak izinkan kepada mereka, walaupun, tuan-tuan, nak dihempapkan batu kepada mereka, kepada penduduk Taif tadi, tuan-tuan, Nabi tak izinkan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Nabi memikirkan mudah-mudahan selepas daripada ini penduduk Taif akan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ia memang terbukti. Itulah kecintaan Rasulullah terhadap umat dia. Likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati. Setiap daripada nabi dia, tuan-tuan, ada doa yang, tuan-tuan, yang makbul, yang mustajab. Yang Allah Taala kurniakan kepada setiap nabi. Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Isa, Nabi Lut alaihi salam, contoh, tuan-tuan, mereka berdoa. Tengok, tuan-tuan, bagaimana Nabi Lut alaihi salam, kaumnya telah pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelangkup, tuan-tuan, kerana doa Nabi Lut alaihi salam. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan di ummati yaumal qiyamah. Tetapi, tuan-tuan, pada Nabi SAW, Nabi tangguhkan doa tersebut sebagai satu syafaat untuk umat dia pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, kita tengok Allah, kalau kita boleh bayangkan bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap umat dia.
Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, inilah kita katakan susu galur yang boleh untuk kita ambil sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang yang nak mengajak kepada kebaikan. Ya. Dan begitu juga tuan-tuan, kalau kita mungkin tak mampu dan sebagainya tuan-tuan, ya, mungkin kita rasa macam tak layak dan sebagainya. Ya, tetapi yakinlah bahawa tuan-tuan, dengan membaca sirah Rasulullah SAW, kita ni tuan-tuan, orang yang tak ada apa ni, ya, dengan sirah ini dapat menjadikan kita cinta kepada pendakwah. Tuan-tuan, cinta kepada apa yang telah dikerjakan oleh seorang pewaris kepada Nabi SAW, pewaris Rasulullah SAW, cinta terhadap pekerjaan mereka, tuan-tuan. Ya, orang nak mengajak kepada kebaikan, tuan-tuan, kita yang mungkin tak mampu untuk buat benda yang sama, tapi ada kecintaan kita terhadap mereka. Tuan-tuan, betapa besarnya pengaruh sirah Rasulullah SAW terhadap kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Bahawa siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, apa yang Allah Ta'ala janjikan, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mana mengalir daripada bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan, apa syarat untuk kita menghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak lain tak bukan ialah, nah, tuan-tuan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Taat apa yang Nabi buat, ya, ikut apa yang Nabi telah bawa mai kepada kita. Risalah Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, tuan-tuan. Ya, jadi di mana kita berada, tuan-tuan, ya, apa kedudukan kita sekalipun, ya, kita tidak terlepas daripada mempelajari kisah hidup Rasulullah dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, dalam masa yang ada ni, mungkin saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu kepentingan yang boleh untuk kita ambil daripada kisah, ya, sirah Rasulullah SAW ini. Ya, yang pertama sekali, tuan-tuan, disebut dalam kitab ini ialah, ya, kisah Rasulullah ini, tuan-tuan, sirah Rasulullah ini menceritakan sejarah Nabi SAW, sejarah Nabi utusan Allah ini, tuan-tuan, ya, yang cukup lengkap, yang paling sahih, ya, tidak terdapat, tuan-tuan, ya, individu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini yang dicatat akan kisahnya yang, tuan-tuan, ya, sama seperti Rasulullah SAW, sama seperti sirah Rasulullah, tuan-tuan, tidak ada. Ya, yang ada, tuan-tuan, boleh dipertikaikan, ya, sumber-sumbernya, tapi tidak pada Rasulullah, tuan-tuan. Ya, sumber yang ada, sumber sejarah yang memperihalkan sirah Rasulullah ini, tuan-tuan, tidak ada ruang untuk kita pertikaikan, tuan, tidak ada ruang. Ya, tuan-tuan, sumber utama dalam syariat kita yang pertama sekali ialah Al-Quran, yang keduanya ialah sirah Rasulullah SAW. Itu yang paling kuat, ijma' para sahabat dan sebagainya, tuan-tuan. Ya, Al-Quran, kita tahu, tuan-tuan, mukjizatnya tidak dapat ditandingi, dari sudut laras bahasanya, tuan-tuan, ya, dari sudut isi kandungannya, ya, bahkan Allah Ta'ala memberikan satu jaminan terpelihara sampailah pada hari kiamat. Sampai bila-bila, tuan-tuan, terpelihara Al-Quran ini. Ya, walaupun banyak usaha yang dibuat, bukan setakat zaman kita, tuan-tuan, zaman Nabi pun dah ada, setelah Nabi pun ada, tuan-tuan, yang mereka ingin buat, ya, untuk menyamai Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala pun, ya, telah mencabar, tuan-tuan, orang-orang yang dikatakan pandai ini untuk bawa satu ayat, satu ayat, tuan-tuan, yang dapat menandingi Al-Quran. Satu ayat, satu surah, satu Al-Quran, tuan, tidak mampu. Ya, maka Allah Ta'ala berikan jaminan, ya, kepada Al-Quran, ya, tidak akan, tuan-tuan, tidak akan diganggu-gugat. Ini akan terpelihara sampai bila. Maka dalam Al-Quran lah menceritakan segala-galanya tentang Rasulullah SAW. Tuan-tuan, tidak ada ruang untuk kita pertikaikan. Ya, kalau kita tengok, tuan-tuan, ya, perbandingan,
ya dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ya, keistimewaan sirah yang sahih, ya tidak ada keraguan ini tuan-tuan tidak terdapat dalam mana-mana sirah ya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, tidak ada. Ya, tuan-tuan, kita ambil satu contoh mengenai Nabi Musa alaihi salam yang terdapat dalam suhuf, yang terdapat tuan-tuan dalam kitab, ya, yang dalam kitab Taurat tersebut. Ya, apakah benar yang isi yang terkandung di dalamnya? Ya, apakah benar 100% tuan-tuan benar ya isi yang terkandung dalam kitab Taurat itu? Tuan-tuan, dan kalau kita tengok bagaimana sarjana barat sekalipun tuan-tuan, ya mereka pun mempertikaikan apa yang terdapat dalam kitab Taurat tersebut. Ya, sebab apa? Tuan-tuan, sudah ada keraguan di dalamnya dan sudah ditokok tambah. Ya, bahkan tuan-tuan sejarah tersebut tuan-tuan ditulis setelah mana Nabi Musa AS meninggal. Ya, tuan-tuan, setelah lama meninggal. Ya, maka mungkin tuan-tuan penulis yang menulis itu tidak mampu ya untuk menulis secara detail, menulis secara pasti tentang kisah yang berlaku. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam tuan-tuan, Injil-Injil yang diiktiraf secara rasmi oleh gereja-gereja ni tuan-tuan disebut dalam ini tuan-tuan. Hanya diperakui setelah mana beratus-ratus tahun kemudian setelah kematian Nabi Isa alaihi salam. Setelah beratus tahun tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah tentu akan ada yang kita katakan tuan-tuan, ya pemalsuan dan sebagainya, ya ditokok tambah dan sebagainya. Dan tidak dapat dipastikan akan kesahihannya berbanding dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, ya, bertitik tolak daripada perkara yang pertama ini tuan-tuan jelas kepada kita, ya, inilah keistimewaan yang cukup hebat yang ada pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita duk baca ni tuan-tuan datang daripada sumber yang sahih. Datang daripada sumber yang tak dapat untuk kita pertikaikan. Bahkan tuan-tuan, riwayat-riwayat yang datang kepada kita ni bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyak riwayat, ya, mutawatir daripada seorang ke seorang, seorang ke seorang sampai sekarang. Dibukukan cukup lengkap tuan-tuan. Ya, bahkan kisah Rasulullah ni tuan-tuan, ya, sarjana barat menyatakan bahawa ya Nabi ini tuan-tuan ulida ala dhawi syamsi. Nabi tuan-tuan dilahirkan ya di bawah cahaya matahari. Dalam erti kata lain tuan-tuan, setiap apa yang ada pada sejarah Rasulullah ini semuanya diketahui. Semuanya diketahui tuan-tuan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tak ada tuan-tuan. Ya, kita carilah tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, kisahnya tuan-tuan diketahui sebelum dia lahir. Setelah mana dia lahir tuan-tuan, kehidupan remaja dia, kehidupan kanak-kanak dia, kehidupan dewasa dia tuan-tuan, kehidupan yang tuan-tuan perjuangannya tuan-tuan, semua ada. Ya, isterinya berapa, anaknya berapa, apa peristiwa, semua ada tuan-tuan Allah Ta'ala. Ya, bahkan tuan-tuan, ya, apa nama, info-info, fakta-fakta itu, ya, tuan-tuan diperturunkan dengan jalan yang cukup baik. Dari sudut ilmiahnya tuan-tuan cukup sempurna. Ya, tidak mungkin berlaku, ya, kita katakan percanggahan tuan-tuan. Ini katakan istimewanya ya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayatnya, ya, memperlihatkan bagaimana keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ini merupakan sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah Ta'ala kata tuan-tuan, ya, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Tuan-tuan, sambungan ayat sehingga habis. Nah, jelas kepada kita tuan-tuan, ya, orang-orang yang
membawa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dalam kehidupan dia, ya, dia akan mengasai bahawa, ya, kehidupan umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan, daripada panduan yang telah diberikan, ya, panduan syariat yang telah diberikan tuan-tuan, mereka ini akan merasai bahawa, ya, umat Nabi Muhammad tuan-tuan umat yang terbaik, mengambil, ya, hujah, mengambil dalil daripada ayat Al-Quran tadi ni, ya. Bila kita bacakan kisah Rasulullah tuan-tuan, kita ni kita nak kena rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kita terpilih berada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala dah bagi macam-macam tuan-tuan keperluan kepada kita untuk hidup, ya, untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup beragama, untuk hidup berkeluarga tuan-tuan, ya, tuan-tuan, untuk mencari rezeki, semuanya dah ada, ya, semuanya dah ada. Kalau kita fikirkan balik tuan-tuan, inilah kehebatan, ya, yang ada pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Cuma mungkin kita cari tak berjumpa je, tuan-tuan. Bukan nak kata tak ada tuan-tuan, ada, tapi mungkin kita ni tak bertemu, ya, tak berjumpa, ya. Bila kita bertanya tuan-tuan kepada mereka yang lebih memahami, mereka yang pakar, ya, tuan-tuan, akan ada jawapannya. Setiap persoalan dalam kehidupan kita tuan-tuan akan ada, ya. Bahkan tuan-tuan, dia valid sampai bila-bila, sah sampai bila-bila. Kita tengok tuan-tuan dalam ekonomi kita, ya, dalam ekonomi tuan-tuan, tak ada law ni tuan-tuan, ya. Dulu bukan ada pun, sekarang ada, tetapi masih lagi berlandaskan kepada syariat. Bagaimana alim ulama kita buat, contohnya tuan-tuan, pembelian kereta kita kan tuan-tuan, nah, kita beli 80,000, kita bayar, ya, 90,000, ya, 100,000 dalam tempoh, ya, dalam tempoh beberapa tahun, 9 tahun umpama contoh, tuan-tuan. Nah, kita beli ke kita tuan-tuan, pembeli, istilah dia tuan-tuan, apa istilah dia tuan-tuan? Nah, kita memang kita duk kata kita beli tuan-tuan, tetapi dia istilah dia bukan pembelian tetapi pembiayaan. Tuan-tuan, ya, bukan kita beli, ya, tetapi istilahnya tuan, istilahnya pembiayaan. Bila kita pembiayaan tuan-tuan, ada, ya, kita katakan ada kontrak-kontrak dan sebagainya, ya, ada akad-akad yang berlaku di antara satu sama lain, kita dengan pihak bank dengan pihak dengan pembekal dan sebagainya. Itu yang dikatakan pembiayaan tu tuan-tuan. Bila kita pembiayaan ni tuan-tuan, dia boleh untuk kita pinjam 80,000, bayar lebih daripada tu. Kalau ikutkan tuan-tuan dalam Islam, ya, hutang ni satu je, qardul hasan, ya, tuan-tuan. Hutang RM80, bayar RM80. Hutang RM100, bayar RM100. Itu sahaja tuan-tuan dalam Islam, kalau bab hutang ni, ya. Tetapi sebab apa kita, ya, tuan-tuan, kita pinjam 80, bayar 100, ya, pinjam 80,000, bayar 100,000 contohnya tuan-tuan, ya. Sebab dia ada pembiayaan, dia ada akad-akad dan sebagainya tuan-tuan. Benda tu tak ada sebelum ni, sekarang ada. Jadi tuan-tuan, itulah yang dikatakan tuan-tuan, ya, betapa Islam itu, mendominasi dalam setiap kehidupan kita. Cuma kita nak kena cari jalan, cara bagaimana tuan-tuan, pantai Allah Subhanahu wa taala. Setiap persoalan tu tuan-tuan ada jawapan dia, ya. Bila kita baca kisah Rasulullah tuan, kita akan mengatakan Allahu akbar, aku terpilih, alhamdulillah, duduk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, ya. Maka tuan-tuan, kita tanggungjawab kepada kita untuk kita cari, untuk kita gali, ya, akan sirah Rasulullah ini tuan-tuan, ya, untuk mencerminkan sejauh manakah, ya, Islam yang kita bawa, ya, sejauh manakah Islam yang kita guna dalam kehidupan kita tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, itu sebagai mukadimah kita pada malam ni, insya-Allah. Dan nanti kita akan tengok tuan-tuan dalam kitab ini apakah perbincangan dia, ya, yang saya nak sebut dengan tuan-tuan nanti ni, ya, perbincangan dia, ya, dia buat berfasa-fasa, berbab-bab, ya. Dan kita akan tengok juga tuan-tuan, ya, sambungan kepada keistimewaan yang terdapat pada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tuan-tuan, sebelum kita masuk secara lebih detail setiap sirah ini tuan-tuan, setiap perjalanan hidup Rasulullah, kita nak tahu terlebih dahulu keistimewaan dia. Pertama tadi yang berkaitan dengan sumber yang paling sahih, ya, tidak ada sumber lain tuan-tuan, ya, tidak ada sumber yang meragukan, melainkan semuanya sahih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan. Nanti kita akan tengok tuan-tuan apa lagi, ya, keistimewaan yang lain, sehingga nanti tuan-tuan kita rasa terpanggil, kita rasa seronok, mencintai, ya, untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup kita.
Dan mungkin tuan-tuan kita akan merasai tuan-tuan, Allahu Akbar, yang dengan dalam umur ni tuan-tuan baru kita nak mengaji, dalam umur ni baru kita bertemu, mungkin kita akan rasa sebegitu rupa. Tapi tuan-tuan tak apalah. Ya, dalam arti kata lain tuan-tuan, biarlah umur kita ni apa yang Nabi SAW sebut, ya, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Ya, sebaik-baik kita ni tuan-tuan, sebaik-baik manusia ni ialah mereka yang mana dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik pula amalan dia tuan-tuan. Kan tuan-tuan. Jadi ya, di mana kita berada sekalipun tuan-tuan dalam usia kita ni, ya, kita minta supaya Allah Taala bukakan pintu hati kita untuk belajar, untuk mengaji, iaitu utamanya sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tuan merasai akan nikmat tersebut, nikmat rindu kita kepada Rasulullah, nikmat tuan-tuan, nikmat mengetahui, ya, nikmat mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita makan, ya, makan ni tuan-tuan, ya, benda yang tak pernah kita makan, kita rasa seronok bila kita makan tuan-tuan, kita rasa nikmat, macam nak pi pula, macam nak makan pula. Itulah keadaannya, ya tuan-tuan. Bila kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan merasai akan kelazatan tersebut, ya tuan-tuan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuan-tuan, yang terakhirnya ialah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan merupakan bukti, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan, bila kita cinta Rasulullah ni tuan-tuan, itulah tanda bahawa kita taat, ya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan yang mana mereka itu mendapat kecintaan daripada Allah, ya, mendapat kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, sekadar itu sahaja yang dapat untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang cacatnya tuan-tuan mohon maaf sangat-sangat. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.